Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton ya? Alhamdulillah. Pada malam ni sekali lagi bersama saya Zul Hazmi bin Ilyas ya, ataupun Jurutera Pusaka dalam Kisah 9 Suku Malam. Satu platform yang disediakan oleh mypusaka.info dalam berkongsi kisah-kisah suka dan duka urus pusaka dan juga perancangan pewarisan. Ya, saya mengharapkan semua sidang penonton ya yang bersama-sama saya pada malam ni berada dalam keadaan sehat fizikal dan mental. Ya, insya-Allah. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada malam ni? Ya. Tajuk dia adalah urus pusaka tidak selesai. Ya. Saya rasa ni satu isu ataupun tajuk yang memangnya familiar ataupun dikenali ramai popular ya di kalangan orang ramai, sebab berdasarkan fakta ya yang terkini pada tahun 2021 ya, jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku berjumlah RM81 bilion. Ya, berbanding dengan pada tahun 2016 ya, jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku berjumlah 60 bilion. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan ya? Dalam masa 5 tahun ni berlaku peningkatan pada jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku sebanyak 21 bilion. Bayangkan 5 tahun saja meningkat kepada 21 bilion. Berapa banyak 21 bilion ni ya? Saya kongsi sedikit maklumat ya. Tahun lepas kerajaan Malaysia memperuntukkan sebanyak RM3 bilion untuk pembelian vaksin COVID-19. 3 bilion untuk seluruh rakyat Malaysia. Berbanding dengan berapa jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku yang terkini pada tahun 2021? 81 bilion. Bayangkan berapa banyaknya. Ini menunjukkan betapa lazaknya ekonomi umat Islam di Malaysia ya. Okey. Jadi saya secara peribadi membuat survey ataupun tinjauan ya secara dalam talian selama sebulan sepanjang bulan September tu, hari tu baru ni, selama sebulan ya, kepada 600 orang responden. Ya, untuk mengenal pasti apa permasalahan sebenar yang menyebabkan harta pusaka umat Islam ni terbeku ya. Jadi daripada 600 responden, biasalah orang kita ni memang bab-bab ilmiah ni memang kurang sikit ya berminat, jadi saya tak dapat ramai jawapan ataupun feedback daripada responden ni. Walau bagaimanapun ya, hasil daripada feedback responden ya yang diberikan oleh responden 100% ya memberi alasan mengapa urus pusaka mereka tidak diselesaikan adalah disebabkan kerana birokrasi agensi yang berkaitan. Ya, saya ulangi. Tak sanggup ataupun berputus asa kerana birokrasi agensi yang berkaitan. Okey. Daripada survey dalam talian ni, apa yang saya boleh simpulkan ya. Satu, sebenarnya waris-waris ni telah pun cuba ya untuk menyelesaikan kes-kes urus pusaka arwah. Cuba. Jadi daripada situ mereka memberi maklum balas mengatakan bahawa mereka putus asa dengan kerana birokrasi agensi yang berkaitan ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton yang saya hormati ya. Jadi daripada maklum balas yang saya terima ni menunjukkan bahawa kesemua kes-kes ini dirujuk kepada pejabat pusaka kecil. Ya. Disebabkan waris-waris cuba buat sendiri, maknanya harta pusaka arwah yang ditinggalkan bernilai kurang daripada RM2 juta. Maka kes-kes urus pusaka arwah dirujuk kepada pejabat pusaka kecil. Jadi saya kongsikan pada kali ini ya proses-proses yang berlaku apabila melibatkan bicara pusaka di pejabat pusaka kecil. Yang pertama, perlu ada permohonan
Ada borang-borang dia, borang A apa, borang P apa, ya. Kemudian apa? Untuk keselesaan waris, ya, permohonan boleh dibuat di mana waris itu duduk. Dengan syarat. Syarat ni kena ingat. Di daerah tersebut mesti ada aset ataupun harta pusaka arwah. Contoh, saya bagi saya contoh, ya. Saya tinggal di Seremban. Jadi sudah tentu saya selesa berurusan disebabkan jarak, waktu, kos dan sebagainya. Jadi saya lebih selesa kalau urus pusaka arwah ni saya buat di Seremban. Tetapi katalah orang tua arwah tu berada di Kelantan. Aset-asetnya semua berada di Kelantan. Tiada satu pun aset arwah ataupun harta pusaka arwah tu berada di Negeri Sembilan. Maka saya selaku pemohon kena balik ke Kelantan. Ya, tu satu dia punya isu dia. Okey. Yang kedua, dokumen sokongan. Ya, perlu ada sijil kematian, bukti pemilikan harta, geran dan sebagainya, ya. Bukan tu sahaja, perlukan carian rasmi hak milik. Contoh tanah, mungkin atas geran tu dah milik dalam geran tu nama arwah, tetapi mungkin telah berlaku proses jual beli. Ya. Jadi perlukan pengesahan dengan membuat carian rasmi di pejabat tanah. Okey. Bukti hubungan waris dengan pemohon. Betul ke pemohon ni warisnya? Sama ada anak ke ataupun abang ataupun adik, perlukan pembuktian, ya. Okey. Kemudian ini yang paling rasanya paling mengambil masa yang panjang jika perbicaraan di pejabat pusaka kecil, iaitu penilaian harta oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Perlu dinilaikan harta tu, ya. Sebab apa? Perbicaraan di pejabat pusaka kecil, ya, untuk harta yang tidak melebihi RM 2 juta. Maka perlu dinilaikan. Nak menunggu penilaian daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ni mengambil masa 5 hingga 6 bulan. Kan? Jadi daripada situ mengambil masa yang panjang, ya. Kemudian apa? Notis perbicaraan. Ya, pejabat pusaka kecil akan keluarkan notis perbicaraan, dan jika gagal hadir sebanyak 3 kali, maka permohonan akan dibatalkan. Okey. Yang keempat, hadir perbicaraan. Pemohon wajib hadir masa bicara pusaka. Waris-waris semua perlu hadir masa bicara pusaka. Apa jadi kalau waris tak boleh hadir? Maka perlu menandatangani surat persetujuan ataupun borang DDA. Yang ni pun bermasalah juga. Nak mendapatkan tanda tangan semua waris-waris. Ya, mungkin ada juga waris yang tak nak bekerjasama. Ini semualah kerenah-kerenah, ya. Jadi dan perlu membawa semua dokumen asal pemilikan harta arwah. Itu jadi saya berkongsi ini adalah prosedur biasa untuk perbicaraan kes di pejabat pusaka kecil. Yang mana ni maklum balas yang diberikan oleh responden mengatakan bahawa terlampau banyak kerenah birokrasi, ya. Jadi ini memang prosedur. Nak buat macam mana? Memang dah prosedur dia, ya. Jadi okey. Jadi apa yang kita perlu, apa yang boleh dipelajari daripada kes-kes ni, ya, daripada masalah urus pusaka yang tak selesai ni, ya. Yang pertama, kan, okey, saya percaya ramai majoriti daripada kita mempunyai kereta, ya. Jadi kalau setakat tengok tayar kereta kita kurang angin, kita boleh buat sendiri. Kita boleh pergi ke petrol pump, kita boleh pump angin mengikut sukatan yang seperti yang dicadangkan oleh manufacturer, tak ada masalah. Tetapi kalau kita ada masalah kotak gearbox, takkan kita nak repair sendiri, kan? Kita tak ada skill, kita tak ada kemudahan, kita tak ada peralatan untuk membaiki gearbox kereta kita, kan? Jadi apa yang kita buat? Kita hantar ke bengkel. Begitu juga dengan urus pusaka, ya. Urus pusaka seperti yang saya terangkan tadi, prosedur dia banyak, ya, documentation dia banyak, kan? Jadi serahkan kepada yang pakar, kan? Contohnya pihak kami. Memang pihak kami memang kepakaran kami adalah menguruskan bab-bab bahagian urus pusaka. Jadi kalau ada kes-kes urus pusaka yang belum diselesaikan, ya, serahkan kepada pihak kami.
Ya, insya-Allah boleh diselesaikan, ya. Kalau nak buat urusan sendiri itu, macam saya cakap tadi, bayangkan kalau saya duduk di Negeri Sembilan, harta arwah semua di Kelantan ataupun di Perlis, perlu balik ke Perlis, really time consuming, cost lagi kan. Jadi serahkan kepada pihak yang pakar. Okey. Yang kedua, berkenaan dengan kerana birokrasi, kita perlu ingat itu adalah akta, ya, akta pembahagian harta pusaka. Akta ni bukannya mudah untuk dipinda. Ya, perlu didraftkan, perlu dibacakan di parlimen, dibentangkan di parlimen, kan, perlu diperdebatkan. Kemudian untuk kelulusannya perlu mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen, mengambil masa yang panjang. Kan? Jadi tentu sidang penuntut ingat law ni, orang kata 9/10 law. Ya. Maksudnya apa? Dalam 10 perkara dalam dunia ni, sebenarnya 9 daripada 10 tu kita boleh kawal. Ya, hanya satu sahaja daripada 10 tu yang di luar kawalan kita. Tetapi jangan sampai yang di luar kawalan kita, yang 1/10 itu mengawal kita, yang 9/10. Apa yang saya masukkan di sini? Kan? Kita boleh mengawal kita tak boleh mengawal akta. Ya, kalau nak mengubah pun mengambil masa yang panjang. Jadi apa yang kita boleh kawal? Kita masih hidup, buat perancangan. Kan? Okey. Tuan-tuan sidang penuntut tahu kan, banyak akaun tujuan akaun berpenama untuk memudahkan ataupun mencairkan, ya, harta tersebut apabila berlaku kematian. Contohnya apa? KWSP, tabung haji, ASB, kan, akaun berpenama. Mudah dicairkan tanpa perlu menunggu surat kuasa bicara pusaka. Kan? Itu akaun yang berpenama. Bagaimana dengan aset-aset lain yang tidak berpenama? Jadi untuk memudahkan proses tu, kan, maka kita mencadangkan supaya diadakan dokumen dia. Wasiat kepada bukan waris. Kalau waris kita namakan pesanan. Kalau ada pembahagiannya spesifik, kita buat hibah. Ya, itu kaedahnya. Dia panggil kaedah perancangan pewarisan. Yang tu kita boleh kawal. Maka semasa kita masih hidup, gunakanlah, ya, kuasa untuk mengawal tu sepenuhnya. Buatlah perancangan pewarisan. Saya beri satu contoh lah. Kalau kita ada anak SPM contohnya, kan, kita boleh mengawal anak tu, kan. Contohnya apa? Kita hantar pergi tuition, kenal pasti cikgu tuition yang terbaik. Itu tujuannya apa? Untuk anak mendapat kelulusan peperiksaan yang bagus, kan. Itu di dalam kawalan kita. Sama juga dengan harta pusaka, kan. Jadi sidang penuntut yang saya hormati sekalian, kan, kalau sidang penuntut sakit, kan, pergi berjumpa doktor pakar, maka doktor pakar pun menasihatkan, tuan ataupun puan, kurangkan makan yang berminyak, ya, exercise selalu, kurangkan minuman manis untuk menjaga kesihatan tuan-tuan dan perempuan. Jadi apa tuan-tuan dan perempuan akan buat? Tuan-tuan dan perempuan akan menuruti, akan mematuhi, ya, nasihat daripada doktor pakar tersebut. Serupa dengan pihak kami, ya, kami adalah doktor pakar urus pusaka. Maka dengarkan nasihat kami, ya. Apa dia? Sementara masih hidup ni, buatlah perancangan pewarisan. Apa dia? Wasiat kepada bukan waris, pesanan kepada waris. Kalau ada hasratnya spesifik, buat hibah, ya. Kalau ada anak bawah umur ataupun OKU mental, buatlah surat ikatan amanah dan sebagainya. Banyak solusinya, ya. Jadi cuma yang berbeza pihak kami dengan doktor pakar, ya, consultation pihak kami ni percuma. Jadi jangan malu, jangan segan, ya, hubungi perunding-perunding mai pusaka untuk mendapatkan khidmat nasihat perancangan pewarisan yang terbaik. Ya, jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni, ya. Semoga bermanfaat. Jadi tolong follow, like dan share Kisah 9 Suku Malam, ya, FB Live mypusaka.info, ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran. Moga sesi perkongsian yang sedikit ini, ya, dapat memberi manfaat, ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.